الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. استغفر بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره وترمد بصيرة 40 سنة فلا تعالجها واعلم أن أمرا ضيع أوله حري أن تحفظ آخره. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, dan ketika hati nuranimu menderita sakit selama 40 tahun, engkau tidak pernah berusaha mengobatinya, ketahuilah sesungguhnya umur engkau yang telah disia-siakan peringkat awalnya sepatutnya dipelihara peringkat akhirnya dengan sebaik-baik. Di sini Tuan Pengarang Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandari menarik perhatian kita. Yang pertama berhubung dengan masalah basirah, iaitulah mata dalam kita, atau dikenali dengan hakikatul insan, hakikat diri manusia yang dipanggil dengan ruh, sir, syarab, fuad, yang berbagai nama yang disebut dalam Quran mengikut maratib, martabat makrifah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara ringkas ni adalah basirah, ni mata dalam. Ya, kita ada dua, satu mata luar dipanggil basar. Al-basar la yara illa al-khalq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tidak nampak melainkan makhluk saja. Ya, yang berharga ialah basirah, mata dalam. Dia tidak melihat melainkan Tuan bagi makhluk. Ya, Tuan bagi makhluk itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibukakan di dunia dan juga dibukakan di akhirat. Terbukanya di dunia dinamakan dia ialah muraqabah dan musyahadah. Itu makna terbuka, yang disyarat dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan aku apa itu ihsan. Lalu Nabi menyatakan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu engkau ibadat seolah-olah engkau lihat, itu makamil musyahadah. Ya, dan sekiranya kita tidak dapat dua taraf itu, taraf bawah sikit, fa in lam takun tara fa innahu yarak, kau sedar bahawa engkau sentiasa diperhati lihat oleh Allah Ta'ala. Kita mengaji dalam kitab Tauhid Am, ini Tauhid khas ya. Tasawuf dipanggil Tauhid khas, Usuluddin dipanggil Tauhid Am. Usuluddin membina akidah, adapun tasawuf membina musyahadah. Itu dalam hadis sahih. Sebab musyahadah ni besar tuan-tuan. Dia kunci segala penyakit, kunci dan pembuka segala permasalahan. Sifat-sifat mazmumah yang dikira oleh para arifin lebih kurang 800 saja. Dan semua itu tak akan dapat tamam kita padamkan melainkan dengan musyahadatul haq. Ya. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Famadamal abdu, maka selama mana hamba itu tidak dibukakan syuhud musyahadah qalbi dia dengan nur yang Tuhan bukakan, maka la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah,
Dia tidak mungkin boleh keluar daripada penyakit-penyakit dalam dia yang keji, sifat-sifat yang keji. Khurujan kullian, keluar secara total, dia tak ada bersih. Bila terbuka saja, ya, dipancarkan nur makrifat, dipanggil musyahadatil haq, ketika itu baru dia selesai. Ya, faham dia? Contoh, kita ambil satu contoh sifat kekotoran yang keji di bawah daripada kufur. Apa dia? At-takabbur. Ya, kita mengaji sifat takabur, kita Arab ke, kita Melayu, kita Jawi, kita Jepun pun sekalipun, sekarang wajib kita kena buang. Sebab bahaya sifat takabur ini besok di akhirat Allah Ta'ala jadikan Tuhan dia asghar minan naml, yata'ahu ahlil mahsyar. Orang bersifat takabur ni Allah Ta'ala jadikan lebih kecil daripada semut dan melacak akan dia oleh penghuni padang mahsyar. Tuan-tuan bayangkan daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat besok, ya, berapa juta trilion manusia pun tak tahu. Tuan. Kalau orang pergi wukuf, ya, ataupun pergi melontar jamarat, ya, kalau dia terjatuh aja ghalibnya mati. Tuan. Ya, dia terjatuh aja, diorang serbu je habis. Ya, bila time berhenti tu kan tengok, oh berlambak, terbaring mati. Itu berapa ribu orang. Tuan. Ya, tahulah 2 juta 3 juta pergi melontar tu. Ini kalau bayang daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kemudian saiz badan kita pula lebih kecil, asghar minan naml, lebih kecil daripada semut, melacak akan dibayangkan. Tak mati. Sengaja Tuhan hinakan sehina-hina sebab dia pakai sifat yang tidak layak dipakai. Kita ni abdi, fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Dengan Tuhan kita ni fakir, hina. Pakai pakaian tu pakaian kita. Ya, membesarkan diri, mengagungkan tu bukan pakaian dia, tu pakaian Allah Taala, sifat dia. Al-kibriyai izari wal azamati. Ya, al-kibriyai ridai wal al-kibriyai ridai wal azamati izari. Faman naza'ani al-qawfin fala ubadi. Membesarkan diri itu pakaian aku. Apa nama pakaian? Sifat dia. Ya, siapa cuba nak pakai, aku humban di dalam neraka dan aku tak irau lagi. Itu besar anda ni. Baik. Sekarang kita nak buang sifat tu. Macam mana nak buang? Lawan sifat tu ialah at-tawadhu', merendahkan diri. Persoalannya macam mana kita nak pakai? Tahu dah, belajar banyak dah, nak pakai dan tu. Ya. Jadi kita pertama kita tahu tarikh dia. Lawan dari takabur ialah tawadhu'. Apa makna tarik tawadhu'? At-tawadhu' al-haqiqi maka nasyi'an min syuhudil azamati rabb. Itu dia. Tawadhu' yang sebenarnya, ya, dia jadi nasyi'an, dia jadi pada mana? Min syuhudil azamati rabb. Bila dibukakan dia syuhud qalbi dia kepada kebesaran Tuhan. Pum, habis. Anak yang jahil, yang fakir ni, kalau tengah baca kitab ni sekarang ni tuan-tuan, dengar suatu suara Assalamualaikum, kita pun jawab, tengok tuan guru saya tuan-tuan. Boleh baca kitab? Tak boleh dah. Tengok tuan guru, wallahualam. Sebab apa? Kita nampak yang lebih besar. Selagi qalbi tak nampak yang lebih besar, dia tak akan dapat sifat tawadhu'. Tu dia kata la yumkinu an yakhruja min awsafil nafsi al-laimah. Dia tak boleh keluar daripada sifat yang keji. Ya, mana mesti qalbi dia terbuka. Dan pembukaan itu mesti dia lalu 4 proses. Pertama dia panggil apa? Al-ishtighal. Ya, al-ishtighal mana memberikan tumpuan dalam semua ibadat. Sembahyang baik, baca Quran baik, zikir, apa sahaja kerja kebajikan betul-betul tumpu. Jangan jadikan kerja itu sambil lewa, tak boleh. Ishtighal, tumpu. Bila ishtighal, dia akan dapat hadiah yang kedua daripada Ta'ala. Apa dia? Iaitulah al-lazzah, lazzatul ibadah. Sebab tu bila kita ibadat, sembahyang baik, puasa baik, segala ibadat, ada manis tak? Kalau ada rasa manis, alhamdulillah. Kalau tak ada manis, sila menangis. Ya, kalau tak manis, ibadat tu tak manis, makna dia manis dengan benda lain. Qalbi kita dia manis dengan Tuhan atau dia manis dengan makhluk, tu ajalah. Kalau dia dapat kemanisan dengan dunia, bermakna dengan kemanisan akhirat dia tak akan dapat. Dia kena buang manis dengan dunia, baru Tuhan hadiahkan dia. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Macam mana Tuhan tak mau amal itu disekutukan, begitu lebih qalbi. Tuhan tak mau disekutukan, betul-betul kena tawajuh dengan dia. Ya, itu maknanya. Jadi bila hadiah kedua dapat manis bila ditumpu.
Kemudian Tuhan hadiahkan lagi yang ketiga apa? Al-ishku. Aish maknanya rindu yang kuat. Ulama kata sekurang-kurang kerinduan kita dengan Tuhan, nak membawa rohani kita boleh menghadap dia, sekurang-kurang macam mana laki gilakan perempuan, perempuan gila laki, itu paling kurang. Duduk sana teringat, duduk sana teringat, itu paling kurang tu. Mungkin dia lebih daripada itu, darjat kerinduan cukup kuat. 3 baru dia buka ni. Ya, bila rindu dia kuat, dia rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, hijab qalbi itu tadi akan terbuka. Qalbi yang terlindung akan terbuka, qalbi yang jauh akan hampir, qalbi yang gelap akan terang. Dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi apa proses dan istighal, tumpu. Ya, kemudian test, tengok ada tak ada manis, lazat di manis. Kita berzikir dengan kita bual manis sedap, ya, kita makan dengan semayang manis sedap. Tetes baliklah. Kalau belum dapat lagi bermakna apa? Kita masih dipengaruhi hayatul jismaniyah. Satu lagi hayatul ruhaniyah. Insan yang menumpukan hayatul jismaniyah, dia kata apa? Qad azzabakumullahu bihayatil jismaniyah. Bila kita tak tumpukan hidup rohani, maka orang tu sedang diazab sebenarnya. Qad azzabakumullah. Tuhan mengazab dia bihayatil jismaniyah, dengan melayan hidup jasmani, hidup jasad ni. Ya, kita bimbang kalau perut terlapar, kita bimbang kalau wajah tak cantik, kita bimbang kalau tak sihat, itu kita bimbang. Padahal sangkar ni semua besok akan dihumban ke dalam lubang liang lahat ni, tuan-tuan. Ini sangkar yang kita nak dalam tu. Hakikatul insan, dia kata latifatul rabbaniyah nuraniyah ruhaniyah. Latifah tu hakikat diri manusia yang dia telah pernah mengenal Tuhannya bila di alam zarri dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku Tuhan kamu? Semua roh yang beriman, yang tak beriman, semua jawab sama dia. Sebab apa? Tidak ada penghalang, hijab tak ada, dia suci, dia bersih, cermin hati dia terang. Terus dia jawab, ya, bala. Bahkan dia mengiktiraf dan dia makrifat akan Tuhan dia. Tapi bila Tuhan putuskan balik kita di dunia ni, alam mulki sekarang ni, dipasangkan kita dengan sangkar, ya, yang berbagai rupa, bagai saiz, bagai bentuk, ya, bagai warna ada. Kemudian dia test kita, ya, nafsu, syaitan, dunia, bi'ah, suasana negeri. Apa yang jadi tuan-tuan, dia terbalik. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Yang syukur ke Tuhan dia tinggal sikit. Maka hikmat kasih sayang Tuhan diutuskan orang yang mengingatkan balik, ya, nabi demi nabi, rasul demi rasul, dan dikhatamkan dengan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa nak keluarkan balik tuan. Dia dikenal balik siapa Tuhan dia. Sebab manusia insan kalau dia kenal betul siapa dia Allah, nascaya dia akan berpegang teguh kuat dengan syariat. Terkompong. Ya. Hati bila dia jatuh aja dengan Allah Ta'ala, jatuh cinta, mahabbah dengan Allah Ta'ala, ya, confirm dia takkan lupa dan dia takkan berpaling pada yang lain. Sebab jiwa manusia, hati manusia, dia akan jatuh cinta, jatuh kasih kepada benda yang paling hebat, paling cantik, paling besar, paling kaya. Ya, Allah Ta'ala kita mengaji suludinkan segala sifat kesempurnaan, segala jamal, jalal, semua milik dia. Segala naqais, kekurangan adalah milik makhluk. Ya, zat yang paling sempurna, tidak ada tandingan, ahad, tunggal. Dalam menjawab jawatan ketuhanan dia tunggal, segala-gala dia punya, maha dahsyat. Ya, wajib hati itu kalau kenal memang dia jatuh dan dia tak akan baling kembali. Tetapi bila dia tak kenal, tu masalah dia berpusing. Itu sebab wajib kita mengenalkan sebenar-benar kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan, ya, liya'buduni dengan makna liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, ai illa liya'rifun. Sebab bila Tuhan dikenal siapa Tuhan, dia tak akan berpaling. Hati dia tidak akan berpaling daripada Allah kalau dikenal siapa dia Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia berpaling, bermakna belum berapa kenal. Itu masalah. Ya, maka dia mungkin dikenal secara ilmu yakin. Dia belum naik kepada ainul yakin, haqqul yakin dan kamalul yakin. Ya, mengenal dengan ilmiah, dengan zauqiyah.
Mengenal dengan ilmiah, kita tahu buah durian ni sedap. Musangking, buah apa orang panggil? Angkat letak. Nak makan angkat, dengan harga mahal tak balik. Itu buah angkat letak. Maksud dia apa? Dia kenal, dia boleh buat tesis durian musangking 1000 muka surat, tapi dia ambil maklumat di mana? Di library kan. Dia semak, dia tak pernah duduk pun bawah pokok, bahkan dia tak pernah pegang pun buah tu. Kalau tanya, belum makan lagi. Dengan satu orang tua pakcik, dia duduk bawah pokok kan. Buah tu jatuh, dia nampak kan. Dia pegang buah tu, tajam duri dia tu yang dicerita dalam tesis kawan, durinya tajam. Dia bukan tahu, dia dah rasa. Bahkan kalau sebut meleleh-leleh dia. Ya, sebab dia merasai. Rasa tu dipanggil zauq. Tu Quran sebut iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut je nama Tuhan, wajilat qulubuhum, sentuhan kalbi dia ada, bergoyang kalbi. Dan sama ada jalal wal jamal dia rasa. Berbanding kalau dia tak rasa lagi, sebut dia tak boleh masuk kan. Itu beza. Sebab apa? Beza dia kalbi, roh. Bila dia cantik, dia bersih, faham, dia tangkap. Cermin dan sifat dia apa? Menangkap benda yang di hadapan dia. Cermin kita lap, dia berkilat aja, tak apa benda semua masuk. Letak kereta masuk, orang masuk, pokok, langit, laut, semua ni masuk. Tapi kalau cermin tu tebal dengan debu, kalau gajah depan boleh tak apa. Itulah kalbi insan. Ketika dia bersih di alam zarri, spontan dia. Ala subirabikum qalu bala. Faham, tangkap cepat. Sekarang proses dia tuan, dia nak bersihkan dalam. Kitab tasawuf semua dibersihkan, bahasan dia semua dalam. Dibersihkan dalam. Sebab Nabi dah sebut, inna fi jasadi bini Adam mudghah, iza saluhat salahat sa'ilu jasadu kullu, wa iza fasadat sa'ilu jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Dan jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Maka ilmu qalbi, ilmu sir, roh, atau ilmu tasawuf, macam-macam nama lah dia beri ya. Ya, itu dia antara nama dia. Merupakan perkara besar. Sebab dia bila selamat, yang lain selamat. Kalau dia rosak, semua rosak. Baik, sekarang dia kata watarmudul basiratu. Dan ketika hati nurani kamu, hakikat diri kita tu, ya, menderita sakit. Bila? Arba'ina sana, 40 tahun tuan-tuan. Macam mana nak tahu dia sakit? Kalbi tuan-tuan. Ya. Nak tahu dia rosak, ada masalah. Ibadat dia nak buat tapi berat. Maksiat dia tahu dia nak tinggal tapi terkena, itu tanda dia sakit, dia tak kuat. Syekh Daud At-Tai sebut dalam Tasniful Akhir bagi Imam Ghazali, kata apa? Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat sahatiyatu. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, yang Tuhan panggil wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, setengah pada malam bangun tahajud. Ini alhamdulillah bulan rahmah besar kan. Nak bangun sahur kena bangun juga kan. Kita binalah, mudah-mudahan dia jadi satu kekuatan untuk bulan yang lain. Wasiyamin nahar, nak puasa siang hari tak boleh, puasa sunat semua kan. Ini wajib, alhamdulillah lah, boleh buat, alhamdulillah. Jadi kalau tak puasa tu, apa dia kata? Fa'lam annaka maqbulun, sedang kamu telah ditambat. Qad qabbalat khati'atuk, menambat kamu tadi oleh khati'ah. Mana kesalahan, kemungkaran diibaratkan tali penambat. Dia tambat kita tak boleh pergi kan. Ya, sebab tu dalam warid dalam perjalanan tarikah dia ada beberapa warid. Di antara warid dia apa? Dalam hikam dia sebut aurada alaikal warid liyatasallama min yadil aghyar. Tuhan hantarkan warid dalam kalbi itu, pancaran nur warid itu, liyatasallama, melepaskan seorang min yadil aghyar, dari tangan makhluk. Mana makhluk diibaratkan mengikat kita punya kalbi. Kita tertawan dengan dia, terikat dengan dia, tak lepas. Ya, bila tak lepas, macam mana dia berjalan? Sebab kata farriq galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada makhluk, daripada ta'ala. Ya, itu yang Syekh Abdul Qadir Jalani kata ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam kalbiku selain dia je. Ya, jasad tak apa ya. Sebab Hujatul Islam Al-Imam Ghazali dia tulis di makam dia tu, wahai insan, aku beri kamu sangkar aku saja ni, luar aku bagilah, dalam tak ada. Dalam aku dengan kekasihku, dalam yang mahal tuan-tuan. Abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'ar rabb, jasad dia bersama makhluk, rohani dengan Tuhan. Atau pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para aulia, para salihin, para arifin.
Ya, yang ni kita nak bina. Bila dapat boleh, yang ni boleh dapat. Yang tak boleh dapat Nabi Rasul dia. La Nabi ba'di. Tak ada Nabi selepas aku, kata baginda sallam. Yang ni dia proses. Jadi nak proses, ni setengah daripada dia. Kita cek balik. Kenapa sampai 40 tahun kalbi kamu sakit, kamu biarkan? Ya. Dia bila tak sakit tuan-tuan, tukang masak tu paling handal lagi. Chip best punya. Orang makan jilat jari. Yang seorang ni makan baru 2 suap tu dia makan. Tawau dia tu. Orang lain semua terkejut, dia kata makan tu tahu. Padahal kami sedap orang makan. Cek rupa dia demam panas tu. Bukan makanan tu masalah, dia masalah. Dia demam panas sebab dia makan tawau, semua tawau. Begitulah ibadat. Ibadat ni rezeki qutul arwah. Rezeki roh yang Tuhan beri, bukan calan-calan kemanisan ni. Tapi kita tak dapat rasa sebab apa? Cek baliklah. Rohani kita ada masalah. Ya, sebab ada dia hubbud dunia kuat ke, ya, dia pandang ke makhluk kuat dan sebagainya, atau maksiat yang menutup pintu kalbi dia menyebabkan dia dapat mengesan, ya, qutul arwah, makanan roh yang sangat lazat. Itu masalah. Jadi ketahui alimu bahawa sungguhnya umur engkau yang telah disia-siakan Allah, ya, anna umuran duyya'ah, yang disia-siakan peringkat awal. Kita semak balik tuan ni, semak pada awal dulu. Ana lah tuan-tuan, wallahu alam, ketiga umur belasan tahun, 20 tahun, macam-macam benda kita buat. Ya, bila kita muhasabah tengok balik, banyak dah kosong. Mujur dalam hadis Allah Taala kata apa? Nabi kata apa? Al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia sama ada ke syurga atau sebaliknya dikira di mana, di ujung. Masih baik kan? Ya, sebab itu dalam hadis Mukhtarul Ahadis dibagikan 4 keadaan insan. Yang pertama, insan ni kan dia awal elok, akhir pun elok. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Awal di Islam mukmin dan mati pun Islam mukmin. Alhamdulillah. Ada awalnya sebaliknya, ujung pun rosak je. Ya, awal kafir, mati kafir, wa izabillah. Dan ada yang awal cantik, ujung serat jalan dipatah balik murtad, wala ayazabillah. Dan ada yang awal teruk tapi di ujung dia cantik. Walhasil dikira di mana? Di ujung. Berarti bila lagi 3 round tuan-tuan, kita tak boleh lagi. Round pertama tak boleh sedap lagi, round kedua tak boleh sedap. Ya, yang ketiga tu round last tu, lain penentu. Ya, umur kita 63 tahun umur Khalid Nabi SAW. 20 tahun 40, yang round ketiga ni, ni round penamat dah ni. 40 ke atas ni lawan penamat. Ini kena speed, ya, agar ujung umur kita ni berkesudahan dengan baik. Sebab disuruh kita ingat dia fi kulli lamhatin wa nafasin. Ya, tiap-tiap kelipan mata, tiap-tiap nafas kita dengan dia. Ya. Habis nak zikir tiap-tiap nafas, ya. Jangan putus walau satu nafas. Kalau putus, minta maaf balik dengan Tuhan. Sebab Tuhan tak pernah putuskan nikmat dengan kita. Dari lahir kita berumur berapa tuan-tuan? Ada 60, ada 70, 60, 40, 50, macam-macam umur ada kan. Daripada ditiup roh dalam rahim ibu tadi, umur 120 hari. Yang 4 bulan ditiupkan dalam hadis sahih tu. Ditentukan umur dia, tempat dia, ajal sekejap. Baik, sampai sekarang denyutan jantung kita sekarang ada berhenti dan kalau dia kata dia berhenti sengaja macam tu, jawab dia qalu. Ya, bagi yang pun jauh dan beli kain kapan siap. Ya, kalau tengok bilik jantung dia laju situ macam dia pilih jalan lurus dia habis jawab dia. Ya, besar tak besar tak pernah berhenti. Kereta Jepun kita Mak Salih pun kalau macam meletup dengan tak pernah berhenti ni jantung kita pam dia pam. Maka cantik kiranya kita syukur dengan dia, iring denyutan tu dengan kalimah dia Allah, Allah, Allah. Itu Allah ni ismul li zatil wajibal wujud, nama terbesar bagi zat. Dipanggil apa? Sultanul Asma ataupun Sultanul Asgar. Menatang kapi laknatullah, binatang bangsat dia tulis dekat stokin dia tuan-tuan. Ini bangsat yang kapi dan ya. Pada zaman Nabi dia kena bunuh orang tu. Ya, ada sejarah dan sirah kan, orang mempermainkan hutut tak kerat dia. Ini datang satu tajuk lain tuan-tuan, kita leka masalah. Ya, dasar tak ada puang hajar biadab. Ada pula kata ambillah hukum tapi jangan melampau. Orang hina nama Tuhan lebih pada melampau. Kalau Islam dia tu dia murtad. Kalau orang Islam buat kerja dia tu murtad tu tuan. Menghina akan isim nama Tuhan. Ya. Dan orang yang menghormati nama Tuhan pernah jadi wali kan.
Satu orang tu dia jumpa nama Allah, terjatuh Masya Allah, dia ambil nama tu, dia bersih, ambil baik, dia jaga. Malam tu dapat ilmu laduni tu bos. Tak nak beri nama Tuhan besar. Lepas tu kita dalam susunan pertama kita letak Quran di atas, bawa Quran, bawa hadis Nabi, bawa hadis Nabi, bawa kitab ulama. Jangan ambil kitab letak atas Quran atau hadis, tak boleh. Ini surah khabar letak atas kitab. Surah khabar tu tak ada adab dan jangan, kalau menghina boleh rosak. Ini nama paling besar, kita wajib mempertahankan. Kalau tak ada, kita tak tahulah macam mana. Itu satu sudut lain tentang isu semasa yang sangat menyedihkan. Ya, kalau di hati kita sedih tuan-tuan, apa nak jadi tuan. Kita takut turun bala dan al-bala iza nazala amma. Bala kalau turun umum semua, tak kira orang salih terhabis apa tu baik. Dan ini bala paling besar, menghina isim nama Tuhan yang terbesar tu, Ismuzat. Sebab dan nak Syaban dia tembak tu Ismuzat, Allah, Allah tu tembakan. Sebab bila Allah nama isim, bila isim dia tunjuk pada apa? Musamma, zat. Bila zat apa? Yatasif, dia ambil semua sekali. Sebut Allah dimasuk isim, ya, dimasuk sifat, habis semua sekali. Sebab kita tembak tu nur dia kuat. Jadi maknanya sungguhnya umur engkau yang telah disisirkan peringkat awal sepatutnya dipelihara peringkat akhir dengan sebaik-baik. Ni saki-baki umur tuan-tuan ya, yang tinggal kat kita ni, entah besok lusa wallahu alam. Ya, maka mujur Tuhan kira di ujung. Jadi kita prepare dah ujung tu. Ya, kita prepare ujung tu biar cantik betul. Mudah-mudahan kita balik dalam keadaan yang elok. Dalam keadaan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebab Ibn Atab digandakan. Seyogianya kita gunakan zikir yang berganda. Ya, sebab umur kita dah banyak dulu ya. Kita tengok kurang elok ke apa, dah tak ada persiapan yang sungguh. Di ujung ni kita sungguh dan kita gunakan zikir bentuk lipatan. Yang pernah diajar oleh Nabi SAW pada sahabat. Satu hari sahabat zikir, dia tasbih pakai biji tamar. Jadi Nabi balik tak habis lagi zikir. Nabi berkata, nah dah aku ajar satu kalimah lebih banyak, lebih baik bersama ini. Ya, nah ya subhanallah adada khalqi. Sebut sekali subhanallah, dia punya pahala adada khalqi, sebilang-bilang makhluk. Banyak anda ni. Dan dunia darat, laut, orang laut lagi, arah semua, banyaklah. Sekali kata diganda. Itu ada dalam hadis sahih daripada Nabi SAW. Ya, dan begitu dalam tarekat Ahmadiyah, tarekat Ahmadiyah Islam diguna pi kulilam hatin wa nafasin. Sekali sebut dia, ganjarannya, pahalanya, power dia tentang ni dalam tiap-tiap lamha kelipan mata dan nafas kita. Itu. Jadi peringatan pertama di Tuan Pengarang apa? Iaitulah tentang basirah, mata dalam kita tu. Ya, iaitulah dia sedang menderita ya sakit, maka naklah kita obat. Sebab Nabi kata likulli da'in dawa fatadawwau. Tiap-tiap penyakit ada obat, maka wajib kita berobat. Kita kena berobat. Sakit zahir ya, kalau kena cepat kita pergi doktor kan. Wah, doktor sebab doktor pakar lagi kan. Kadang-kadang tak sempat semayang hajat. Dia pergi jumpa doktor dulu. Round tak baik lagi, luar negara tak baik lagi, lama sekali tak baik juga, beratus ribu duit habis tak baik juga, balik pun minta baca Yasin. Kita pun baca Yasin minta dia mati cepat. Ya, orang yang kurang ajar dengan Tuhan. Ya, kita kena lebihkan dia dulu. Sakit semayang hajat dulu, minta dengan dia, lepas tu berusaha lah. Ya, jangan letakkan Tuhan di belakang. Maknanya kita rojak kepada dia dulu, minta mana ya syafi ya muafi kan, Tuhan yang menyembuhkan. Lepas tu kita usahalah. Itu cara ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab wudu. Kita buka Sahih Muslim ada dan satu hari ketiga Nabi SAW, bukan bulan Ramadan lah, bulan puasa, dengar ke dapur tanya Sina Aisyah ada bekalan makanan. Saya kata tak ada hari ni, nak makan pagi tak ada. Setelah sembahyang hajat tu 2 rakaat baru keluar cari rezeki. Cari rezeki tu zahir, yang kontak besar ni kita dengan Tuhan, qalbi kita minta dengan dia ya, kemudian barulah kita usaha. Itu cara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi maknanya letakkan dia di hadapan itu. Allah karim. Kemudian kamra'atin kana laha asyaratu auladin mata minha tis'atun wa baqiya laha wahid alaysat taruddu wahdaha 'alal wahid wa anta dayya'ta aksara umrika fahfaz baqiyatah wa hiya subabatun yasirah.
seperti seorang perempuan yang mempunyai 10 orang anak. Allah Ta'ala beri dia 10 orang anak, tuan. Tiba-tiba 9 orang daripadanya meninggal. Aksiden berlaku 9 Nabi, tuan. Tinggal seorang dia. Yang tinggal hanyalah seorang anak dia. Adakah si ibu tadi akan membiarkan anak dia seorang? Oh tidak, dia akan jaga habis-habis ni. Dah tak ada, tinggal seorang, tuan. Ya, yang seorang dia akan diberikan tumpuan sehabis-habis. Engkau pula telah mensia-siakan kebanyak umurmu, oleh itu padahal baki umurmu dengan sebaik-baiknya. Yani yakinlah ianya sangatlah sedikit. Ada maksud dikihas. Man sebagaimana anak tadi dah meninggal tinggal seorang, begitu jugalah umur kita dah habis. Yang dulu 40 tahun, 30 tahun tak apa rupa, tuan-tuan ni. Yang baki ni lagi ni, sikit lagi ni. Sayanglah yang masih tinggal ni. Ya, kita repair betul-betul dan kita jaga betul-betul, minta pertolongan. Yang paling besar apa, tuan? Minta pertolongan dengan Allah. Tuhan tolong, segala selesai. Ya, perompak pun boleh jadi wali, kan? Kalau ada pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak tolong, wali pun boleh terbalik. Ya, banyak berlaku, kan? Jadi maknanya apa? Yang paling besar minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Bangun malam-malam ni, untung kita bulan puasa ni, kan? Sementara sahur tu, jangan bini masak kat dapur dia masih terik selimut. Ya, bini pergi masak kat dapur buat siap, atau laki ni siapkan jugalah memohon pertolongan, ya, supaya hidup kita dapat rahmat. Dan paling besar dalam hidup apa? Dibukakan kita dengan dia makrifah yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkatan Ramadan ni, latihan tarbiyah kita, dia melekat, ya, untuk kita pakai 11 bulan yang akan datang. Kita mana kita top up. Bulan Ramadan kita top up, cas bateri betul-betul. Terutama jalan makrifat, ya. Man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian di sisi Allah, maka hendaklah dia berjaga malam, ya. Jaga malam tu rukun besar, tuan-tuan ni. Jadi ni kita dah bangun tu, eloklah tu. Ya, kita paut betul-betul, ya, dengan Allah SWT, mohon pertolongan supaya kita dapat apa? Istighal dalam semua ibadah kita. Dan kita diberikan kemanisan dalam ibadat, dan diberikan kerinduan dengan Allah, dan diberikan futuhat. 4 benda tu minta cukup, tuan. Ya, minta Allah Ta'ala bukakan. Biar kita dapat jadi betul-betul bertumpuan, dan dapat kemanisan, dan seterusnya dapat keasyikan dengan Allah, dan seterusnya mendapat futuhat, pembukaan, ya. Sekiranya kita dapat ini, Masya Allah, orang tua kata apa? Untung ibu mengandungkan kita. Kalau tak dapat ni, tuan-tuan, rugi besar kita. Di akhir kita Ikam Ibnu Asad tulis kata, madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajada laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqadak ay faqada syuhudak. Madzal ladzi wajada, apakah yang didapat kehasilan seorang dalam hidup sepanjang umur dia, tiba-tiba dia faqada, luput makamil musyahadah yang dijadikan Nabi sebut tu. Dia luput, tak berjejak. Sebaliknya, wa man ladzi faqada man wajada, apakah keluputan orang yang ada benda ni? Ya, kalau dia ada benda ni, dia duduk berjejak dalam makamil musyahadah, ya, walaupun orang tak kenal dia, tak apa, kan? Ya, orang tak kenal dia pun tak apa. Dia ada ni benda mutiara besar, makamil musyahadah, menunjukkan dia adalah orang yang terpilih, ya, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan dia akan merasakan berbagai-bagai kurniaan rohani yang hebat dengan Tuhannya. Dan itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan Tuhan bukakan dalam puasa Ramadan, kita dapat menjejaki taraf itu, yang mana dia didudukkan taraf muntahi. Dalam puasa ni di peringkat muntahi. Peringkat awam puasa dia dimasuk yang Nabi sebut, ya, kam min saimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal zama'a wa fi riwayatin wal atash. Banyak orang puasa tapi dia dapat puasa lapar dahaga. Puasa apa makna? Imsak, tahan. Maka kita ada 3 imsak. Peringkat mubtadi, mutawassit wal muntahi. Peringkat kedua iaitulah diimsak, sebagaimana ditahan makan minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka dia naikkan satu kualiti lagi, imsak al-jawarih. Dia tahan 7 anggota dia. Mata dipuasakan tidak melihat benda yang dilarang, mulut dipuasakan tidak bercakap benda yang tak diizin, telinga dipuasakan tidak mendengar benda yang maknanya dimurkai oleh Allah, dan seterusnya anggota dia puasa. Ini ada kualiti. Dan yang paling last yang termasuk dalam makamil musyahadah ni apa? Puasa peringkat muntahi. Dia puasakan ingatan dia setiap nafas melainkan dengan Tuhan dia.
Ni kena latih banyak lah tuan-tuan ni. Latih banyak zikrullah. Ya, kalau orang dulu musim Ramadan ni buat suluh tuan-tuan ni. Suluh makna ni memperjalankan kalbi ni. Ya, jalankan kalbi. Sebab Tuhan suruh tu fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala, berjalan rohani kita. Dan perjalanan takkan bermula di push tuan, melainkan dia ada apa? Swiss besar dia. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Ya, berjalan ke Tuhan ni takkan bermula melainkan dilenyapkan dulu. Dia leburkan pandangan kalbi dengan makhluk, Tuhan buka. Ya, sebab tu nak meleburkan tu dia kena ada keperasanan. Dia perasan kebesaran Tuhan baru dia tenggelam. Selagi dia tak perasan kebesaran Tuhan, dia tak akan tenggelam. Dia tak akan istighraq, dia tak akan berlaku tu. Ya, dia nampak hebat baru tenggelam yang lain. Faham tak? Nabi Yusuf AS dan dia tenggelam dengan kecantikan Yusuf, Zulaiha kan. Ya. Bila dia kena perli dengan isteri para wizara, pemimpin apa Yusuf kan, dia bawa dewan bini-bini pemimpin kan, dia lintaskan Yusuf habis cair. Tangan pun dia putus. Itu panggil Jamalul Yusuf. Macam mana Jamalul Rasulullah SAW, lagilah dahsyat dah. Ya, dia nak berjejak marifat mesti dia akan ada connect dengan baginda SAW, pemegang tali tajalli wa Rasulullah. Sebab tu kena selawat Nabi menggunakan salatun ishkin, selawat rindu dan bukan selawat biasa. Selawat biasa pun alhamdulillah, selawat rindu. Ya, kita berindu, kita selawat seolah kita bersama dekat dengan Nabi SAW. Biar dia kuat kerana dia akan terbuka. Ya, dia akan terbuka. Pertama buka dalam mimpi. Dia akan tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya akan dibuka lah. Mar'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa melihat aku dalam mimpi, dia akan lihat aku dalam jaga. Itu hadis sahih daripada Bukhari Muslim. Ya. Di situ makna tajuk dia buka pembukaan akan berlaku. Speed lah tuan-tuan ni. Mudah-mudahan Allah bukakan dengan keberkatan Ramadan al-Mubarak supaya puasa kita naik peringkat kalau boleh yang tertinggi. Ya, sebab kita dah banyak puasa tuan-tuan ni. Rasa dalam umur kita berapa? 30-40 kali lebih kan kita puasa ni. Kita cas biar dia pergi shoot last kali biar dia cantik. Puasa hakikat yang sebenarnya. Ya, penahanan nafas kita sentiasa dia dengan Allah, di mana saja dia dengan Tuhan. Quran sebut apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia dengan Tuhan, dia qiyam, duduk, baring, betul sama. Maka termasuk dalam hadis Nabi, iman diangkat afdalul iman anta lamallah haitsuma kunta. Iman paling afdal ia sedar akan Allah di mana saja dia berada. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu insya-Allah dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait dan para sahabat serta masyayikh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala Allahumma ighfir lana Allahumma salli fa inna khayra kullahu bi anta Allahumma ja'alna ahli tajarrud jazi quluban an anwar musyahada wa muraqabah billahi alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya karim. Sana. Insyaallah.